Okey, hari ini dah masuk Februari, bermaksud makin hangatlah berita perpindahan pemain bagi saingan Liga Super musim 2024-2025 yang akan bermula pada awal Mei nanti ni. Dan Zulhelmi Zainal Azam selaku wartawan bola sepak Astro Arena juga nampaknya tak boleh cuti lama. Kembali dari Qatar, hat-trick hari ketiga Zul. Dia tutup muka terus. Inilah dia yang kita cakap tadi, David Beckham Astro Arena. Ada iras-iras. Bukan David Beckham, David Beckham. Boleh juga. Tetap handsome. Okey Zul. Yes. Setakat ni Zul, rata-rata pasukan masih berahsia ataupun terbuka untuk berkongsi mengenai perancangan barisan pemain mereka Zul. Okey, ada pasukan yang dah buat pengumuman rasmi, tetapi ada pasukan yang masih berteka-teki. Termasuk Selangor yang kita melaporkan seperti apa yang Cik Ho kata belum mengesahkanlah kehadiran Azim Al-Amin, walaupun kita difahamkan Azim yang kita bawakan semalam Lily akan menyertai Selangor FC. Dan terbaru untuk pasukan Selangor juga kita difahamkan pemain kebangsaan Uzbekistan iaitu Umar nama dia pun susah sikit saya faham. Sebut. Umar Kapten yang juga beraksi dalam semua perlawanan Piala Asia seketika ini berada dalam radar Selangor, dan saya difahamkan saya menjangkakan akan diumumkan selepas kempen Uzbekistan berakhir di Piala Asia bagi menghormati pemain terbabit masih beraksi di kempen berkenaan. Tapi mungkin juga sedikit lewat pengumuman itu kerana Umar bermain dalam ACL, Liga Juara-Juara Asia bersama Nasaf FC yang ketika ini menduduki tempat ketiga di Uzbekistan Super League. Nasaf akan beraksi menentang Al-Ain untuk aksi peringkat 16 akhir. Dan selepas itu sekiranya tidak berjaya meneruskan kemaraan, saya rasa Umar akan diumumkan pemain-pemain baru Selangor. Mungkin pengumuman membabitkan Umar ni sedikit lewat atas faktor dia masih mempunyai komitmen bersama negara dan juga kelab. Jadi memang kehadiran Umar ni adalah menggantikan Yazan Al-Arab. Betul. Okey. Umar Ash Murodov. Susah tu nak sebut. Tapi yalah, dia akan memperkuatkan barisan, dijangka memperkuatkan barisan pertahanan Selangor selepas Yazan terpaksa dikeluarkan. Saya lihat dia memiliki karakter yang baik, seorang pemain pertahanan yang kental dan ampuh. Cuma dari segi cabaran dia, kalau Selangor dapatkan dia adalah komunikasi. Sebab kita ada contoh sebelum ini, macam contoh bekas pemain import Terengganu iaitu Sanja dan juga Nuriello, sangat-sangat bagus. Tapi masalah komunikasi, itu yang saya menjagakan akan menjadi cabaran kepada Umar untuk bersama Selangor nanti. Mungkin nak kena hire translator pula Zul. Yep. Okey, itu tentang masuk. Yang keluar pula, kita pun nak teka-teki juga dengan Selangor ni kan. Difahamkan penjaga golnya Syih Izhan berminat untuk menabur bakti di utara Zul. Okey, 3 hari lepas Selangor menerusi X telah mengumumkan Syih Izhan kekal bersama Selangor selepas tamat tempoh pinjaman bersama Negeri Sembilan. Tetapi maklumat terbaru yang saya terima hari ini, Syih akan dipinjamkan. Sebab kita tengok situasi pasukan Selangor di barisan penjaga gol, mereka memiliki Sam Somerville yang sejangka akan menjadi penjaga gol pertama, penjaga gol utama untuk The Red Giants, disusuli Khairul Azhan penjaga gol kedua, ditambah pula dengan perkabaran yang kita dapat iaitu Azim Al-Amin Azim nak masuk akan join pasukan Selangor, jadi dah cukup 3. Syih saya rasa dia mahu minit permainan. Kalau dia kekal pun dia perlu bersaing dengan Sam, dengan Yan, Khairul Azhan. Jadi saya rasa disebabkan atas faktor minit permainan dia mahu keluar. Dan salah satu pasukannya adalah Penang. Pada awalnya adalah Seri Pahang, tapi Seri Pahang berjaya mendapatkan Asfar Arif dari Penang. Jadi itu berlaku dan juga rundingan bersama Penang untuk Syih Izhan dipinjamkan ke utara tanah air. Tetapi masih lagi dalam perbincangan dan saya rasa apa-apa boleh berlaku dan mungkin boleh kekal. Misalnya Azim akan bermain di Under-23 Selangor dan Syih di penjaga gol ketiga Selangor. Tapi kalau tentang minit permainan tu mungkinlah Syih lebih bagus kalau ke Pulau Pinang lah.
Saya rasa macam havoc pula cerita pasal pasukan Selangor ni. Betul. Semalam lagi sebenarnya kan. Yes. Berlarutan. Berlarutan. Sebab apa? Dia akan main di Asia tahun depan, tahun ni. Jadi memang pasukan yang mencuri tumpuan kita. Betul-betul. Okey, betul. kita beralih kepada satu lagi pasukan, Zul. Pasukan Sabah turut dijangka mungkin kehilangan seorang pertahanan, Zul. Okey, Irfan Zakaria dah diumumkan sebenarnya antara 3 pemain yang tidak dilanjutkan kontrak bersama Sabah kerana kontrak dia berakhir hujung tahun lepas. Dia, Rizal Ghazali dan juga Badr Bhatia lah. Pada ketika Sabah mempunyai tugasan iaitu PLAFC bertemu MacArthur dari Australia untuk peringkat kalah mati di separuh akhir zon Asia. Jadi Irfan memang dia ni amat sinonim dengan The City Boys. Jadi macam tak ada orang kata apa, mungkin boleh jangkakanlah ke mana hala tuju jika dia keluar Sabah. Dan saya difahamkan dia akan kembali ke KL City buat kali kedua. Bayangkan dia merupakan pemain KL City berhijrah ke Kedah dan kembali ke KL City dan kemudian pergi ke Sabah, balik Sabah dan balik ke KL City. Dia macam KL City ni dia punya Home lah. Hometown dia lah First kan. love kot, First love. Dan saya rasa tak ada masalah dia untuk kembali. Maksudnya KL City sentiasa welcome Irfan Zakaria. Adakah mungkin sebab daripada Selangor, Sabah juga seringkali menjadi tumpuan lah. So mungkin Zul expect lepas ni ada banyak lagi cerita-cerita kalau masuk daripada pasukan Sabah? Okey, untuk Sabah mungkin kurang. Berbanding pasukan-pasukan lain sebab rata-rata pemain masih mempunyai kontrak bersama Sabah. Jadi tak banyak perubahan akan berlaku. Ditambah pula dalam temu bual saya bersama Dato' Ong Kim Swee, mereka musim ini akan mengurangkan perbelanjaan. Jadi dia pasukan ini akan berbelanja mengikut kemampuan. Dengan adanya pemain-pemain sedia ada, saya rasa tak banyak perubahan dilakukan untuk The Rhinos pada musim 2024-2025. Mungkin dia tak nak berbelanja walaupun boleh tambah kuota import lagi pun cukuplah kan. Betul. Saya rasa pemain import masih kekal yang sama, kecuali ada seorang dua yang tidak kekal bersama pasukan. Lain masih sama, Sandi Ramdhani, Pak Taisu dan beberapa pemain lagi. Bukan Sabah je Su, macam Selangor pun yang saya difahamkan lokal seorang saja masuk iaitu Azim. Bayangkan tak banyak perubahan dilakukan oleh pasukan-pasukan yang saya rasa dah ada dia punya squad depth tu. Okey, Zul, bercakap mengenai penambahan kuota import terbaru, jangkaan Zul sendiri kan, mungkin dia akan memperlahankan keluar masuk pemain tempatan tak musim ini? Kemungkinan itu boleh berlaku sebab apabila ada tambahan seorang pemain import untuk atas padang, maksudnya untuk kesebelasan utama ada 5 pemain saja kan atas padang. Pemain tempatan berdepan cabaran untuk mendapatkan pasukan. Bukan saja musim-musim lepas, bukan saja musim ini, tapi sebenarnya sudah berlaku musim lepas. Jadi saya merasakan peratusan pemain tempatan untuk tidak mempunyai pasukan tu mungkin akan meningkat dan mungkin terpaksa mencari tempat di saingan Liga M3. Jadi nak tak nak, kalau kita katakan ini adalah cabaran bola sepak moden, bola sepak dah semakin global. Jadi itu sebab pemain tempatan perlu bersaing. Betul, kena step up. Kena berani terima cabaran. Okey, terima kasih Zul. Terima kasih Zul. Esok bersama dengan Nadia Arina lagi ke? Esok ada, kalau tak ada appointment dengan David Beckham. Ajak lepak minum teh ke minum kopi kan? Lepak Mama. Lepak Mama. Mabuk. Alright, terima kasih Zul. Sama-sama. Kita juga ada mendapatkan pandangan orang ramai mengenai penambahan kuota import ini. Tapi sebelum itu, ini ada pesanan untuk anda yang tak nak terlepas keluar masuk pemain musim ini.